Lebuh Raya Lian Hao atau dikenali G30 di wilayah Xinjiang pada Ogos lazimnya panas terik. Walaupun kadangkala berangin, tidak banyak yang dapat dilihat di sekeliling dan sama sekali tidak menjangkakan untuk bertemu bayang seorang manusia pun. Sehinggalah kami berselisih dengan dua pengayuh basikal. Kami tergelak seketika sambil bertanya pada diri sendiri mengapa ada orang yang sanggup mengayuh basikal dalam cuaca yang panas terik. Awalnya kami tidak mengendahkan mereka, tetapi semasa kenderaan kami melintasi kedua-duanya, kami terkejut apabila terlihat jalur gemilang bersaiz kecil berkibar di belakang basikal salah seorang daripada mereka. Halo. Bawa ke mana? Nak mana? Mana bawa lori monti bang. Lori. Dia memahami kehendak kami dan memberhentikan basikalnya di tepi jalan. Rupa-rupanya dia warga negara Malaysia dan kami sungguh gembira dapat bertemu dengan orang senegara. Kami menceritakan mengenai pengembaraan kami sebelum dia memperkenalkan dirinya sebagai Teo Yong Kiat yang berusia 26 tahun. Berasal dari Bukit Tinggi, Klang, Selangor. Teo dalam perjalanan menuju Urumqi, ibu kota wilayah Xinjiang. Dia sebenarnya sedang mengejar impian untuk mengayuh basikal sehingga ke Spanyol. Kenapa Spain? Kenapa Spain? Malaysia, Asia punya end kan. Okay. Spain, Europe punya end. Oh. So Asia, Europe lah. Oh, Asia Europe. Yeah. Kami perhatikan Teo tidak membawa banyak beban, sekadar barang yang diperlukan. Dia menceritakan kepada kami mengenai perjalanannya setakat ini dan bermalam di tempat yang dirasai sesuai dan selamat. I feel safe actually because you met all the friendly people all the time. Yeah, and itulah all the pasal. language barrier, they still treat you like a good friend, especially in Southeast Asia. When they know you are from foreign country, they treat you very well. Yeah. Bekas arkitek itu berkata dia mula merancang untuk mengembara beberapa tahun lalu, tetapi mendapat tentangan ibu bapanya. Namun selepas terus dipujuk, mereka akhirnya melepaskannya. You call your parents? Yeah, of course. Okay. Yeah. So is it every day or how many days or 2 days, 3 days, depends. If I got internet connection, I would normally so go there. 3 days, yeah. You don't miss them? I miss them, yeah. Do they miss you? Yeah, of course, we send texts all the time. Alright. Cuaca panas di China tidak menjadi penghalang baginya untuk meneruskan kayuhan. 50 degrees. And I have to cycle in 50 degrees and then I keep drinking water and then there's no man zone for like 90 kilometers and then wow, we were really suffer. Yeah. I can climb the hill like really high, no problem at all, but the weather is killing me on the desert. Bagi memastikan keselamatannya, Teo akan menukar kedua-dua tayar basikalnya setiap 5,000 km perjalanan. In traveling for thousands of miles, you only change your tire twice. Yeah, because this is like high-end tires. Okay. Yeah, I have to change it like 5,000 kilometers, and then I have already cycled like 9,276. Wow. Yeah. Dan dia hanya mengayuh pada waktu siang dan berhenti pada waktu malam, termasuk di lebuh raya yang gelap tanpa lampu. So right. Do you travel at night? No, No, it's not safe to travel at night. Yeah, and you also you need to find places to sleep. Pertemuan kami dengan Teo memberi semangat kepada dia dan kami berlapan. Malah pertemuan dengan Teo menjadi bahan perbualan kami pada perjalanan seterusnya. Kemana inspirasi Adi bersama Solo Rider Kumur. Bye-bye. Kami meneruskan perjalanan ke pusat perkhidmatan kenderaan Toyota dan perlu sampai di sana sebelum pukul 7 malam. Mencari pusat perkhidmatan kenderaan itu tidaklah begitu sukar
kerana berpandukan aplikasi Google yang menunjuk arah yang mudah difahami. Berurusan di situ juga begitu cepat kerana kaki tangannya yang cekap menyelenggara kenderaan dengan begitu cepat. Disebabkan tidak berhenti di banyak tempat menyebabkan kami sampai ke destinasi yang dituju sebelum waktu malam. Kami daftar masuk ke Hotel 704 untuk bermalam setelah merentasi perjalanan lebih 600 km sepanjang hari. Kan? Cina punya lah. Cina panggil sini Hami. Dan yang best je, masuk je kat bandar ni, semua tulisan Jawi. Nampak macam tulisan Arab. Tapi bila cuba aja dia bunyi dia, sudah islari mihi mana hasa. Saya tak tahu muda. Tengok. Jom. Ketika memasuki hotel, kami merasa hairan kerana kawalan di pintu masuknya agak ketat berbanding hotel-hotel lain yang kami singgah sebelum ini. Sedang kami sibuk mendaftar masuk, tiba-tiba masuk sekumpulan 5 anggota askar berpakaian hijau sambil berkawat dan bersenjata. Seorang daripadanya terus meluru ke kaunter pendaftaran dan berbual dengan penyambut tetamu sambil membelek-belek pasport kami. Awi cuba merakam, tetapi ditegah oleh lelaki itu. Khair dimaklumkan mengenai kejadian itu dan dalam tazkirah sebelum kami berangkat keesokannya, dia memperingatkan kami betapa pentingnya untuk memurnikan hubungan dengan sesiapa sahaja di China, terutamanya dengan Andy, dengan harapan dia memahami sepenuhnya mengenai tujuan pengembaraan kami. Kita tukar sangka buruk mereka kepada sangka baik, kan. So insyaAllah dengan kita yang tak ramai ni, beberapa orang ni, kita menjadi ejen menunjukkan bahawa Islam tu cantik, Islam tu indah, dengan kita macam Nizam dia memberi satu contoh teladan yang baik, kan. Dia berbuat baik dengan itu semua, kan. Itu yang kita nak, dengan niat kita untuk sebarkan dakwah-dakwah ni macam-macam, supaya dengan dia nanti dia tersebar yang lain, maknanya sebenarnya okey, kan. Kami meneruskan perjalanan di pagi yang cerah ini dan destinasi seterusnya adalah Turpan kerana terdapat satu perkampungan orang Islam. Ketika menyambung perjalanan ke penempatan orang Islam di Turpan, kami dihidangkan dengan pemandangan menarik di persekitaran bahagian barat China yang begitu luas dengan muka bumi yang pelbagai bentuk. Deretan kicir angin yang berdiri teguh di kawasan Tanah Lapang seperti menjadi pemandangan biasa di lebuh raya. Tidak sampai 1 jam kemudian, kami terpaksa berhenti untuk mengisi tangki minyak yang semakin berkurangan. Mengisi minyak kali ini sangat berbeza daripada pengalaman sebelum ini. Sebaik sahaja kenderaan tiba di pintu masuk stesen minyak, semua penumpang harus turun kecuali pemandu yang perlu menggunakan pas untuk memasuki ke stesen minyak. Menurut Andy, pihak berkuasa membuat peraturan sedemikian bagi mengelakkan perbuatan sabotaj oleh pengganas terhadap stesen minyak di kawasan itu. Benarlah kata Khair, wilayah Xinjiang ini sangat sensitif dan kami perlu berhati-hati. Kami video kan? Keluar. Perjalanan seterusnya tidak banyak pemandangan yang indah. Kami melalui banyak kawasan tandus. Namun ia memberi kami keinginan untuk berhenti rehat menghirup udara di kawasan tandus. Kadangkala gelagat kami agak melucukan. Namun kami merasakan tingkah laku seperti ini dapat membantu melegakan fikiran dan perasaan. Buat seketika kami rasa bagaikan bebas daripada masalah dan hiruk pikuk yang membelenggu manusia yang sibuk dengan hal masing-masing untuk meneruskan hidup. Tidak lama kemudian, kami melalui kawasan tanaman buah anggur yang menghijau sepanjang jalan. Selain itu, kami dapat melihat aktiviti guna tanah lain yang rancak dijalankan. Makan tengah hari agak lewat sedikit, terlajak ke pukul 4 petang kerana masalah untuk mencari kedai yang menghidangkan makanan halal. Dan makanan yang tidak sempat dihabiskan dibungkus untuk kegunaan apabila perut kembali kosong.
Semakin jauh perjalanan, lebih banyak pemandangan yang dapat dilihat di bahagian barat China. Tidak lama kemudian, kami mengambil susur keluar lebuh raya untuk mencari perkampungan orang Islam di Turpan yang dikatakan antara kawasan yang sentiasa dalam pengawasan pihak berkuasa Cina. Kami tiba di perkampungan Islam itu kira-kira 5.30 minit petang. Assalamualaikum. Hello. Muslim, Islam. Comelnya. Siap bertangkai. Peace, 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 peace. Dan semasa menyapa mereka, kanak-kanak itu sama sekali tidak kelihatan takut, malah membalas senyuman setiap masa. Lebih-lebih lagi apabila Izam menghulurkan buah tangan berupa gula-gula kepada mereka yang kelihatan amat menyenanginya. Kami kemudian didatangi seorang wanita, mungkin ibu mereka. Tidak lama kemudian, menyusul seorang lelaki, kemungkinan besar suami wanita itu. Dan kami menyapa mereka dengan memberi salam, dan mereka pula menyambut dengan begitu baik walaupun kami ini orang asing. Kami disambut dengan baik oleh mereka dan kemudian mempelawa kami ke dalam rumahnya. Sebaik saja memasuki bangunan yang pada sangkaan kami tempat kediaman, rupa-rupanya ia adalah tempat mereka menggantung buah anggur untuk dikeringkan sebelum menjadi kismis. Bagaikan doa termakbul bagi Khair kerana semasa terlihat pohon anggur di tepi lebuh raya yang dilalui tadi, dia terkeluar kata keinginan untuk melawat ladang anggur. Oh, alhamdulillah. So, tadi sepanjang jalan kita tengok ada pokok anggur, ada tempat yang macam ni ya, rumah ni kita orang tertanya-tanya apa benda kat dalam tu. Rupa-rupanya ni memang betul. Ini adalah tempat untuk keringkan anggur yang mana kismis yang kita makan yang untuk jadi pandai tu. Ini hadiahnya. Kejap lagi kita tengok dia punya ladang. Turpan sebenarnya adalah kawasan pengeluar kismis terbesar di China. Bukan setakat itu sahaja, lelaki itu kemudian mempelawa kami untuk melihat di kawasan luar bangunan itu yang sebenarnya ladang anggur yang lebat berbuah hijau. Tengok sekukus anggur ni saya petik ya. Okey. Alhamdulillah, sungguh pemurah dan baik hati pak cik ni. Kita nak rasa mai Haji, kita rasa. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Memang manis. Masya-Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sedapnya. Manis. Sangat manis. Wah, Manis Jam. sampai ke bawah pokok kita tadi. Rezeki kan kita tadi doa. Oh, rezeki nak pakai kismis. Bismillahirrahmanirrahim. Dia orang datang tak? Betul lah, manis. Sedap manis Kami tidak sangka dapat memijak tanah yang syarat dengan pohon anggur. Dengan buah yang begitu lebat, tidak mungkin kami dapat makan begitu banyak sekali. Dalam perjalanan nampak budak-budak jual air. Berhenti kat tepi tu. Bagi gula-gula. Inilah dia penghargaan daripada ayahnya membawa kami ke kebun anggur mereka. Kejap lagi kita akan tengok macam mana proses pembuatan kismis pula. Kat sini memang banyak anggur. Tapi itulah pokok dia rendah, kita semua kena bertinggung kat bawah pokok anggur ni. Lelaki itu kemudian mengajak kami untuk berbual-bual sebelum dia memperkenalkan diri sebagai Omar Abu Bakar berusia 59 tahun, sementara isterinya Aisyah 55 tahun. Omar juga mempelawa kami untuk melihat di sekitar dalam rumahnya, termasuk tempat mereka memelihara burung merpati. Oh, merpati. Wow, merpati. Banyak bati tu kata tu. Sikap baik mereka terhadap kami yang asing menunjukkan walaupun tidak kaya, namun mereka penuh dengan budi baik seperti yang dituntut dalam Islam. Surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud,
dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang kesusahan, dan hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang takbur dan membangga-banggakan diri. Terasa kemesraan ketika berada dengan keluarga itu yang turut membelanjakan kami air botol yang dijajanya di depan rumah. Kami berikanlah keberkatan rahmat dan hidayah petunjuk kepada tuan rumah ini. Amin. Semoga pemimpin di sini juga mendapat rahmat dan hidayah supaya mereka menjadi redha Allah ya Allah. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Walaupun mengenali keluarga itu untuk tempoh yang singkat, namun terasa kesedihan apabila tiba masa perpisahan. Pemandangan di perkampungan itu tidaklah begitu indah dengan keadaan rumah yang kelihatan agak menyedihkan. Turpan juga digelar Turfan atau Tulufan, terletak di bahagian timur wilayah Xinjiang dengan keluasan 70,049 km persegi dengan penduduk lebih 632,000 orang pada 2015. Ia adalah kawasan paling subur dan menjadi tarikan ramai sejak dahulu kerana kedudukannya di laluan sutera. Ia pernah menjadi sebuah kerajaan yang bebas di bawah pemerintahan kaum Turkik pada 487 hingga 541 Masihi. Dan ia pernah diletakkan di bawah pemerintahan Buddha Uighur sebelum dijajah oleh Mongol Khizr Khoja pada 1389. Dan hampir semua penduduk Buddha tempatan diislamkan sepenuhnya pada kurun ke-15. Namun walaupun dalam keadaan begitu, kelihatan pada wajah penduduk yang gembira sahaja. Mungkin kerana sudah biasa dengan keadaan sedemikian. Kenderaan kami menjadi perhatian penduduk yang ketika itu sedang bersantai di luar kediaman masing-masing. Menyedari hari semakin larut, kami tercari-cari masjid atau tempat yang membolehkan kami untuk mengerjakan solat. Akhirnya kami terjumpa sebuah masjid dan kami bertanyakan kepada seorang lelaki yang kebetulan ada di depan pagar. Kami terus memasuki perkarangan masjid dan terus meluru ke bangunan solat setelah cuaca tiba-tiba berubah dengan hujan renyai dan angin membuatkan kami melajukan langkah. Tempat wuduk kelihatan selesa bagi kami, terutamanya ada paip air dalam setiap tandas. Sebaik sahaja memasuki dewan solat, kedengaran bunyi petir sambung menyambung diikuti guruh yang begitu kuat. Kami merasa cemas ketika memikirkan apakah ia satu petanda. Namun perasaan itu tidak kami layani. Apa-apa pun kami bersyukur kerana dapat berteduh dan bersolat secara berjemaah di dalam masjid yang kelihatan begitu usang dan tua. Namun tiang-tiangnya kelihatan masih kukuh dan teguh. Walaupun sudah berusia, namun dewan solat kelihatan menarik. Kami berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memelihara nasib orang Islam di sini. Kami melakukan solat sunat masjid sebelum berjemaah. Kemudian kami didatangi oleh seorang lelaki yang berusia, dipercayai imam yang menyambut kami dengan wajah tersenyum. Pertemuan dengan lelaki itu membolehkan kami melaksanakan solat dengan begitu tenang. Usai solat, kami meluangkan masa di serambi masjid sambil menikmati persekitaran perkarangan masjid tersebut. Bagaimanapun, secara tiba-tiba, 7 lelaki yang bertubuh sasa berbaju T dan seluar serba hitam memasuki pintu pagar masjid. Mereka terus menerpa lelaki yang kami sapa di dalam dewan solat tadi. Bagi memendekkan cerita, rupa-rupanya kami tidak sepatutnya masuk dan bersolat di masjid ketika waktu itu. Puas Andy menerangkan kepada mereka, tapi mereka masih tidak berpuas hati. Akhirnya salah seorang daripada mereka mengarahkan kami untuk mengikut mereka ke balai polis yang terdekat. Kerana khawatirkan keselamatan, kami pun mengikut sahaja arahannya itu. Okey, sekarang kami telah ditahan oleh polis di kampung Turban. Turpan.
kehidupan. Kami sebenarnya singgah sini untuk solat di masjid ni je. Kami tak tahulah pula kawasan registration. Okey, masa kami nak mulakan solat tadi, imam dan seorang pemuda datang. Macam biasalah kami tak tahu bahasa kat sini, so kita tak tahu apa maksud dia. Lepas kami habis solat asar dan zuhur berjemaah tadi, tiba-tiba datang sekumpulan polis dengan muka macam kami ni pesalah besar lah. So sekarang ni kami dah dibawa oleh kereta peronda ke balai. Mungkin untuk soal siasat ataupun tak tahulah. So doakan kami selamat. Saya pula terpaksa memaklumkan kepada salah seorang rakan di ibu pejabat di Kuala Lumpur mengenai insiden yang menimpa kami. From Urumqi, URUM Urumqi. Okay, so we stop in this place just now to solat, to pray. But we didn't know that the mosque was closed at that time. And now, so once we prayed, and then a group of police came lah. They interrogated the imam and those people were there. So now, I don't know lah, they are not satisfied. They're taking us to their balai police lah. Oh, okay. Okay, I just have to inform you lah in case anything ke apa. Alright, thanks, bye. Okay. Bye. Ketika itu kami tidak berani membuat sebarang rakaman kerana takut peralatan seperti kamera dan telefon bimbit dirampas. Di balai polis, kami diperkenalkan kepada ketua balai dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kebanyakan anggota polis di balai polis itu beragama Islam. Kami bersyukur kerana ada Andy dapat meyakinkan kepada mereka mengenai misi pengembaraan kami untuk ke Tanah Suci. Kami tidak diapa-apakan dan dalam tempoh 30 minit sahaja kami dibenarkan beredar dari situ. Sebaik sahaja keluar dari balai polis itu, kami menaiki kenderaan dan memecut dari situ tanpa menoleh lagi ke belakang. Ancient City. Kita bukan keluar, kan dia cakap tadi. Dia tak halang kita masuk. Dia nak make sure kita selamat. Peristiwa yang menimpa kami hari ini membuatkan kami amat terkesan dan kami berdoa agar ia tidak berulang sepanjang baki pengembaraan kami. Ikuti cerita selanjutnya mengenai perjalanan kami pada episod seterusnya di hari dan waktu yang sama minggu hadapan menerusi Astro 502 dan HIP TV 631.